أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kembali kita bertemu untuk kita meneruskan kuliah kita dengan mengambil faedah dari kitab yang bertajuk Buku Ilmu Pintar Tauhid, yang merupakan kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, yang disusun kembali oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullah ta'ala, yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah cetakan yang pertama, iaitu Rejab 1440 Hijrah bersamaan dengan April 2019. Sebuah kitab yang besar sekali faedahnya, yang memuatkan 12 perbahasan, 12 bab yang berkaitan sekitar tauhid, yang hendaknya seorang muslim mempelajarinya, kerana sebagaimana kita mengetahui bahawa tauhid adalah awal wajib bagi seorang mukallaf untuk mengilmui, beramal dan mengajak manusia kepadanya, seperti mana yang dilakukan oleh seluruh para rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Kerana tauhid adalah pokok segala kebaikan dalam kehidupan dunia, juga akan menjejahkan kebahagiaan di negeri akhirat. Manakala lawannya yang membatalkannya pula adalah syirik, dan segala hal-hal yang terkait dengannya adalah merupakan pokok segala kerosakan dan kebinasaan. Benarlah perkataan Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, aslus salahi at-tauhid. Aslus salahi at-tauhid wal iman, wa aslul fasadu syirku wal kufru. Pokok segala kebaikan adalah tauhid dan iman, adapun pokok kerosakan adalah syirik dan kekufuran. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih berada pada bab yang ketujuh, iaitu bab yang telah datang pada menyatakan wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala, yang dimulai daripada muka surat 143, yang mana bab ini yang dibahaskan oleh pengarang rahimallahu ta'ala kepada 5 bahagian yang disusun kembali oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullah ta'ala, dan kita berada pada bahagian iaitu I, bahagian terakhir, dan bahagian ini penjelasannya terperinci kerana memfokuskan kepada asas pokok agama ini, iaitu tauhid, iaitu tentang kalimah la ilaha illallah, yang mana pada mukadimah telah kita ambil faedah penjelasan daripada Syekh rahimahullah. Sekarang kita akan masuk pada muka surat 166, iaitu tentang rukun-rukun kalimah tauhid, sebagaimana yang berlaku dan terpakai pada seluruh rukun yang berada pada rukun Islam, ya, selain daripada kalimah la ilaha illallah yang menduduki tangga yang pertama, diikuti dengan solat, puasa, zakat dan haji. Kita mempelajari 5 perkara.
Rukun Islam ini, ya, khususnya pada 4 ibadah pokok, iaitu solat, puasa, zakat, haji, kita mempelajari 5 perkara. Perkara yang pertama adalah makna ibadah tersebut dari sisi bahasa dan juga istilah. Kemudian dari sisi syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga dari sisi rukun-rukunnya. Yang keempat dari sisi pembatal-pembatalnya. Dan yang kelima dari sisi natijah, akibat ibadah yang dilakukan tersebut kembali kepada hamba. Adapun kalimah la ilaha illallah sangat asing dari 5 sisi ini. Hanya dipelajari tentang makna, ya, maknanya. Ya, adapun syarat, rukun, pembatal dan natijahnya jarang kedengaran disampaikan secara sistematik, tersusun dan terperinci. Maka ya, di dalam kitab ini Syekh rahimahullah, begitu juga dengan ya syekh-syekh yang sezaman dengannya atau sebelumnya, yang berjalan di atas ya, jalannya para salafus saleh, yang sumber ambilannya hasil daripada penelitian ya, dan perenungan yang tajam daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terhadap kalimah la ilaha illallah ini juga dapat dikeluarkan ya, pelajaran-pelajaran, kaedah-kaedah berguna dari 5 sisi. Maknanya yang benar, ya, kemudian dari sisi rukun, syarat, pembatal dan natijah apabila kalimah tauhid ini ya ditunaikan haknya, difahami dengan benar, maka apakah hasilnya? Iaitu hasilnya seperti mana hasil yang diraih oleh ya, seluruh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam ya, membentuk, membina ya, dan menanamkan akidah tauhid yang benar, yang mana mereka itu memiliki akidah yang selamat, yang sejahtera, dan dengan akidah itulah mereka digiring untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rukun-rukun kalimah tauhid. Tauhid itu dibina di atas 2 rukun. Iaitu yang pertama nafyu, yakni maksudnya peniadaan. Ya, nafyu adalah peniadaan ataupun penafian ataupun penolakan. Manakala kedua adalah itsbat, iaitu penetapan. Ya, penetapan maknanya yang mengandungi penegasan, mengandungi adalah yang ditetapkan. Itu secara pokok, prinsipnya adalah kalimah tauhid itu terdiri daripada 2 rukun ini, yang diambil daripada ya, kalimah la ilaha illallah. Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, tauhid itu dibangun di atas 2 rukun, iaitu nafyu, yakni peniadaan, dan itsbat, yakni penetapan. Sebab lafaz tauhid, yakni at-tauhid, itu berasal daripada kata wahhada, yuwahhidu, ya, tauhidan. Maka tauhid itu tidak hanya penetapan semata-mata, sebagaimana tauhid itu tidak hanya peniadaan semata-mata. Sebab nafyu, yakni peniadaan semata-mata, artinya meniadakan seluruh ilah, yakni sesembahan yang ada. Adapun itsbat, yakni menetapkan semata-mata, artinya tidak menolak ya, berhala yang disembah bersama Allah Ta'ala. Maka tidaklah tauhid itu melainkan harus dengan 2 perkara ini, tak terpisahkan, iaitu wajib nafyu, peniadaan, dan juga wajib itsbat, yakni penetapan. Ya, tidak salah satu daripada keduanya atau tiada kedua-duanya. Wajib dua-dua ya, ditegaskan, iaitu peniadaan dan penetapan sekaligus, serentak, berjalan, tak terpisahkan. Baik. Dalil-dalil yang menunjukkan 2 rukun kalimah tauhid ini, iaitu kalimah tauhid la ilaha illallah, memiliki 2 rukun, iaitu nafyu, an-nafyu, yakni peniadaan, dan al-itsbat, penetapan. Lafaz la ilaha, ya, lafaz yang pertama la ilaha. La ilaha illallah ini terdiri daripada 4 kalimat. La ilaha illa Allah. Jadi ada 4 kalimat. Ya. La ilaha illa Allah. Ada 4 kalimat. Setiap 4 kalimat itu. Ya. Baik. Jadi di mana yang isbat itu? Ya, di mana an-nafyu, iaitu pada kalimah la ilaha. Tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan langsung. Ya. Maknanya itu adalah penafian, tolak. Al-isbat, ya, iaitu bahawa segala
bentuk ibadah perhambahan itu hanya bagi Allah semata. Tidak ada sesuatu pun yang boleh dijadikan sebagai sekutu dalam beribadah kepadanya. Jadi maksud la ilaha itu adalah penafian, penolakan. Ya, tiada sesembahan yang berhak diibadahi. Walaupun manusia menjadikan sesembahan itu sebagai sesembahan yang diambil selain daripada Allah, tetapi itu semuanya adalah sesembahan palsu yang batil. Walaupun mereka menamakannya sebagai al-ilah, sesembahan. Jadi menafikan seluruh sesembahan yang diambil oleh manusia, oleh makhluk. Kecuali kemudian tetapkan hanya Allah sahajalah, dialah ilah yang sebenarnya yang berhak untuk diambil sebagai sesembahan. Tu kena faham. Pertama, apa dalilnya? Adanya rukun ini, nafi dan isbat. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha. Wallahu sami'un alim. Sesiapa sahaja yang engkar kepada taghut, ini apa ni? Nafi. Dan beriman, menetapkan, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 256. Jadi daripada ayat ini, nafinya itu adalah pada ayat atau pada lafaz faman yakfur bit-taghut. Siapa saja yang engkar kepada taghut. Apa taghut? Ma'ubida min dunillah. Apa saja yang diibadahi selain daripada Allah, itu namanya taghut. Tagha maknanya bahasa melampau. Tagha. Ambil lain daripada Allah, itu dikira melampau. Taghut. Baik. Melampaui batas. Adapun isbat pada ayat ini adalah lafaz wa yu'min billah, dan beriman. Beriman itu adalah menetapkan. Beriman. Itu contoh ayat Quran. Bagaimana kita nak menerapkan rukun yang ada pada kalimat tauhid, iaitu la ilaha illallah. Makna sama, cuma dalam bentuk pengucapan yang berbeza-beza. Yang kedua contoh, Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah utus Rasul bagi setiap umat. Jadi untuk menyerukan apa? Fungsi peranan Rasul ini sebagai utusan Allah, iaitu seruannya adalah perintah, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, juga ada yang tetap sesat. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 36. Jadi pelajaran daripada ayat ini, rukun yang mana? Isbat mana? Isbat iaitu pada lafaz an-ya'budullah. Jadi ayat Quran ni kadang dia akan dahulukan dengan isbat, kadang dia dahulukan dengan nafi. Bergantung pada konteks ayat itu dan juga penekanan dalam bentuk dua approach ini. Maksudnya sama. Menunjukkan betapa dua terminologi ini interrelated, interchange. Dia berubah posisi tapi membawa maksud yang sama, penegasan. Itsbat pada ayat ini adalah an ya'budullah. Allah mulai dulu dengan perintah untuk menetapkan, iaitu perbuatan hamba, sembahlah Allah saja. Seluruh para rasul ingatkan begitu. An ya'budullah. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Dan begitulah seterusnya. Jadi beribadahlah kepada Allah saja. Adapun an-nafyu pada ayat ini adalah lafaz wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Stay away. Keep distance. De-associate yourself. Jauhi. Jangan mendekat-dekat, jangan cuba nak mendekat-dekat, jangan cuba-cuba. Jadi isbat adalah an ya'budullah, nafyu adalah wajtanibut taghut. Jadi contoh kedua, contoh ketiga pula. Banyak contoh ni Syekh bagi. Supaya nanti tujuannya ada apa? Assignment kita adalah
diberikan tugasan cari ayat-ayat dalam Al-Quran yang senada dengan perkara ini. Ketiga, Allah SWT berfirman, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nazara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka, yakni kaum Ad, berkata, apakah kedatanganmu pada kami agar kami hanya beribadah kepada Allah saja dan kami tinggalkan apa-apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 70. Lihat bagaimana kaum Ad membantah Rasul yang diutuskan di tengah mereka. Siapa ni? Kaum Ad kepada siapa? Ad dan Samud. Yalah, Ad dan Samud tu kepada apa? Rasul apa? Apa nama Rasul? Kaum Ad. Nabi Soleh ke? Nabi Shu'aib ke? Atau Nabi Hud? Cari. Itu bagi assignment. Ya. Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya beribadah kepada Allah saja? Maknanya, apa maksud ni? Kaum Ad dia kenal tak Allah dari sisi Ar-Rububiyah? Kenal dia. Sebab tu dia kata, kamu nak suruh kami sembah Allah saja ke? Dan tinggalkan apa yang dia biasa disembah oleh nenek moyang kami selain daripada Allah. Mereka faham seruan Rasul yang diutuskan di tengah mereka kita. Itu kaum Ad itu tahu Rasul itu menyerukan benda yang benar. Tapi disebabkan dah terbiasa dengan kebiasaan menyembah selain daripada Allah, menyembah berhala dan sebagainya, mereka enggan, tak mahu meninggalkannya. Sebab dah jadi hobi dia, dah jadi tabiat dan darah daging. Itu sebab tu, bila sesuatu dah jadi warisan nenek moyang, upbringing kita pun dalam situasi itu memang sulit nak keluar. Lalu apa kata mereka? Maka buktikanlah ancaman kepada kami jika kamu benar. Tu nak percaya tu bila Tuhan tu boleh menunjukkan, boleh menunjukkan kekuasaannya. Padahal mereka mengetahui bahawa Allah yang diserukan oleh Rasul yang diutus di tengah kaum Ad itu sangat memiliki dan kemampuan untuk melakukan apa saja, berbanding dengan Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sesembahan, Tuhan batil yang diangkat setara dengan Allah Ta'ala itu langsung tak memiliki apa-apa. Nak memiliki apa-apa dibuat daripada batu, diukir, dibentuk oleh tangan-tangan mereka. Tu. Baik, jadi isbat pada ayat ini di mana? Iaitu lina'budallaha wahdah, agar kami hanya beribadah kepada Allah saja. Kan kaum tu ada yang satu bayan ni Aikah tu. Sembah apa mereka itu? Sembah pokok. Pohon-pohon yang melilit ataupun pokok-pokok. Kita dah belajar lah. Cuba ambil buku Qisasul Anbiya 2 jilid tu, ambil. Tengok, cari situ ni kaum Ad. Bani yang orang-orang yang menyembah pokok-pokok. Nabi Hud, kaum Ad, kaum Samud, orang lain. Cuba tengok. Jadi rupanya menyembah pokok ni dulu dah ada. Generasi yang paling awal dia dah, di antara peribadatan tertua. Iaitu makhluk menyembah makhluk, mengambil pokok. Dan di zaman Nabi Musa pun alaihissalam pun berlaku. Betul kan? Berlaku kaum dia minta pada Nabi Musa alaihissalam supaya buat ij'al lana zatu anwa. Buat kepada kami pohon zatu anwa. Buat apa? Sebab nak letak senjata ke apa, jadi hikmah. Pokok tu ada pengaruh, boleh bagi power, senjatanya sakti. Dan ketika Nabi SAW keluar untuk pergi ke peperangan Tabuk, dalamnya ada para sahabat yang baru masuk Islam, yang juga mewarisi sikap seperti Bani Israel itu. Juga minta pada Nabi SAW untuk dibuatkan sepohon pokok. Buat pokok, ada pokok tak? Buat pokok, mana ada pokok tu, tetapkan, gezetkan pokok tu sebagai pokok yang sakti. Tempat mereka bergantung, untuk digantung senjata, supaya dengan berkat pokok itu. Ni istighazah ni, isti'anah, minta tolong, minta bantuan dengan pokok. Allahu Akbar. Kenapa ada manusia agama yang menyimpang boleh cakap pokok tu boleh juga kita mohon? Persis sama seperti orang kafir di zaman Rasul yang diutus itu. Di bayan Aikah tu. Tengok apa? Dan juga kaum Nabi Musa AS, juga Nabi SAW berlaku. Tapi Nabi SAW immediately cantas. Terus Nabi SAW sebut, Allahu Akbar. Wa fi riwayatin, Subhanallah. Ini adalah sunnahnya umat Nabi Musa AS. Jadi, isbat
agar kami hanya beribadah kepada Allah saja. Dan nafyu, iaitu pada ayat wa nazara ma kana ya'budu abauna, dan kami tinggalkan apa-apa yang biasa disembah nenek moyang kami. Ni tak munasabah. Sama ni jawapan orang kafir musyrikin ketika Nabi SAW perintahkan mereka tinggalkan batu-batu berhala. Mereka kata apa? Patut ke kami nak buang semua berhala-berhala ni? Ya, patut ke? Padahal ini adalah apa yang kami pelajari, apa yang kami diajari sejak dilahirkan. Kami besar dalam situasi itu, masyarakat seperti itu. Ketua-ketua pemuka kami semuanya menyembah berhala. Kamu ni siapa? Who are you? Who dare to against our traditions? Jadi amalan turun-menurun ni nenek moyang. Agama tak kenal kaedah itu. Ya, agama adalah mengenal kaedah, iaitu segala sesembahan yang diangkat, yang diambil lain daripada Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil. Itu adalah kezaliman yang besar yang tak diizinkan sama sekali oleh Allah Ta'ala. Keempat, seterusnya contoh dalil tentang nafi dan isbat ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa ila adin akhahum huda. Ni jawapan dia. Kaum Ad itu kepada Nabi Hud alaihi salam. Ya, dan kepada kaum Ad kami mengutus saudara mereka iaitu Hud alaihi salam. Qala ya kaum. Nabi Hud pun berkata pada kaumnya, wahai kaumku, u'budullah, ibadahilah Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, tidak ada sesembahan yang diibadahi yang benar bagi kamu selain dia, yakni Allah. Afala tattaqun. Jadi mengapa kamu tidak bertakwa? Surah Al-A'raf, surah 7 ayat 65. Jelas seruannya. Memberikan tahzir, peringatan, inzar. Ya. Kenapa kamu ambil Tuhan-Tuhan selain daripada Allah? Di mana akal waras kamu letakkan? Kenapa tak berfikir? Sebab tu agama ini mengajar kita memposisikan akal itu, kerana dia letak di posisi tertinggi. Maka cara pemikirannya juga mesti berfikir aras tinggi. Ya, akal ni tengok posisinya di mana bagi manusia. Berbeza dengan haiwan, binatang lain. Semua akalnya rendah. Ya. Akal manusia di atas sekali, di kepalanya, dan dia berdiri tegak. Ya, jadi akal itu berada pada posisi yang tinggi. Pelajarannya adalah akal itu memiliki cara berfikir yang hendaknya berfikir aras tinggi. Apa makna aras tinggi? Sesuai dengan kedudukannya, berfikir dengan objektif. Objektif. Ya. Berfikir dengan kritis. Berfikir dengan analisis. Berfikir dengan fakta. Tu. Dan berfikirannya itu boleh untuk di-review semula. Evaluate our existing practices. Masuk akal ke, munasabah ke? Kita yang buat patung, kita pula sembah dia. Padahal yang disembah itu patutnya memiliki kekuasaan dan kemampuan stand alone, without dependence on others. Tuhan apa macam tu? Kalau akal yang waras berfikir, oh, ini semuanya adalah kebatilan. Ya, kenapa kita sampai bodoh begitu sekali? Kalau dia berfikir kita senang lah. Maka dia dapat melepaskan dirinya daripada ikatan-ikatan lingkungan, ikatan-ikatan tradisi, ikatan-ikatan ikutan-ikutan manusia yang membuta tuli. Maka dia akan menjadi orang yang fully independence, merdeka. Merdekakan pemikiran daripada ikatan-ikatan yang menjerat, ikatan-ikatan yang menyebabkan kita terperangkap, sentiasa berada di dalam kesesatan dan kegelapan. Sebab itu Allah Ta'ala memerintahkan kita banyak berfikir, berfikir tentang alam. Maka akan nampaklah kebesaran Allah. Pasti di balik itu ada pencipta yang maha agung, yang maha hebat, maha perkasa, maha berbuat, maha mampu. Maka tak lain dan tak bukan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azabannar. Jadi isbat pada ayat ini adalah lafaz u'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Adapun nafyu pada ayat ini adalah malakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar bagi kalian selain siapa? Itu Allah. Kerana Allah dia adalah Ar-Rabb, dia adalah Al-Ilah. Dia adalah Ar-Rabb, dia adalah Al-Ilah. Sabda Rasulullah SAW lagi, iaitu contoh yang kelima.
Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal. Sesiapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, yakni tidak ada ilah yang diibadahi dengan berhak, ya, dengan benar melainkan Allah, dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya. Adapun hisab, yakni perhitungan amalnya, diserahkan kepada Allah. Aikah tu Nabi Syuaib. Tu Nabi Syuaib. Okey, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tu di mana? Di Arab kan? Di Madian, kemudian penduduk Aikah, betul kan? Jadikan pohon-pohon. Wahai agamawan yang menyimpang, yang sebut boleh minta pada pokok, ya, kamu persis sama seperti penduduk Aikah. Persis sama seperti Bani Israel yang minta dibuat pokok. Ya, persis sama seperti sahabat Nabi SAW, tapi Nabi SAW tak immediately betulkan mereka, kerana masih ada sakibaki jahiliah. Ya, kamu sudah ditegur oleh para agamawan yang benar, yang tulus ikhlas. Ya, kembalilah kepada tauhid yang benar. Terimalah kebenaran. Ya, jangan diambil kira siapa yang menyampaikan kebenaran. Kalau itulah kaedah yang kamu pakai, oh dia bukan daripada kelompok aku, bukan geng aku, bukan aliran aku, maka ditolak semuanya walaupun benar. Alangkah ruginya. Jangan jadi orang-orang yang rugi. Jangan ada sifat sombong, degil, engkar, angkuh. Ya, jangan jadi seperti, bahasa kasarnya, jangan jadi seperti iblis. Kenapa? Kerana iblis adalah pemuka, iaitu makhluk Allah yang paling sombong, yang paling degil, yang paling engkar, yang paling takbur. Padahal kebenaran telah tegak di depannya. Yang menegakkan kebenaran di depan iblis itu siapa? Makhluk. Tak. Pemilik makhluk, Allah Ta'ala. Jangan jadi seperti itu. Ya, semoga Allah melindungi kita daripada kesesatan dan penyeru-penyeru kesesatan. Dalil-dalil di atas beserta dalil-dalil tersebut, 5 dalil tadi itu, ya, beserta dalil-dalil lainnya, banyak lagi dalil-dalil lain dalam Quran. Begitu juga hadis menunjukkan bahawa natijah daripada rukun kalimatut tauhid, iaitu la ilaha illallah, adalah wajib. Ya, wajib untuk menolak dan mengingkari seluruh berhala dan yang disembah selain Allah. Yes, seluruh berhala yang disembah selain Allah kena tolak semuanya. We cannot accept, we cannot praise. Tak boleh puji. Oh, cantiknya patung ni, besarnya arkitektur, hebat ni, mungkin patung ni. Itu kena syubhat. Langsung tak boleh puji. Ya. Ini jadi tempat wisata pula. Pergi berjogging pula dekat Batu Kih tu. Seronok dia naik turun tangga, masuk dalam gua lagi. Tengok patung tu. Hebat patung ni, besar sungguh. Buat daripada emas ke? Ini kan berbahaya. Sepatutnya dia, ya, berbarok berlepas diri, menghina, ya, dan tidak redha, benci yang sebenci-bencinya. Tak boleh langsung dia memuji walaupun sedikit, kerana itu adalah saingan bagi Allah. Padahal Nabi SAW ditanya, apakah dosa yang paling besar? Apa dosa paling besar? Antaj'ala lillahi niddan wa khalaqaka. Kamu jadikan sekutu-sekutu tandingan bagi Allah, sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Kena ingat, ibadah ini bukan hanya rukuk, sujud dan seumpamanya. Ya, kita puji, ya, kita endorse, kita promosi, ya, kita redha, itu semua termasuk dalam ruang lingkup ibadah. Ibadah ni dalam daripada apa? Ucapan, perbuatan, tindak tanduk dan juga hati. Jadi jangan ada sekali-kali terbetik di hati, kita bergembira, kita memuji dan kita berkompromi serta toleransi. Ini tak dibenarkan. Ya. Semua berhala itu adalah batil. Semua berhala itu adalah batil. Ya, sebab itu Islam larang kita di rumah kita ada patung. Nak tutup pintu tu. Walaupun tak diibadahi, tak disembah. Dilarang. Ya. Sebab itu wajib menetapkan bahawa satu-satunya yang benar dan harus diibadahi hanya Allah Ta'ala saja. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh kepada selainnya. Allah Azza wa Jal berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wa huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Demikianlah, kerana sesungguhnya Allah itu dialah Rabb yang sebenarnya, jadi untuk diibadahi.
Dan apa saja yang mereka ibadahi selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah dialah Rabb yang maha tinggi, maha besar. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22, ayat 62. Jadi kita tolak seluruh makhluk. Jangan sekali-kali disetarakan, diposisikan sama dengan Allah. Bahkan lebih daripada Allah lagi. Kerana itu adalah perkara yang tak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Letak makhluk. Anggap para wali lah, rijalul ghaib lah. Sama ada yang hidup atau yang mati. Memiliki kekuasaan sama seperti Allah Ta'ala. Boleh mengurus takbir alam lah. Bahkan boleh mengatur pula hidup mati makhluk. Dengan izin dia baru mati. Dan pelbagai lagi. Jadi semuanya adalah ajaran-ajaran yang batil, yang menyimpang, yang sesat. Yang membawa kepada kekufuran. Itu pentingnya, mahalnya, berharganya tentang Tauhid. Tauhid ni adalah harga mati. Tak boleh ditukar ganti dengan dunia dan seisinya. Tauhid ini adalah modal, cagaran untuk kita mendapat redha Allah dan memasuki syurganya. Hilang Tauhid, maka dihumbankan ke dalam neraka. Khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Yang kedua, syarat-syarat kalimat tauhid. Jadi ingat, rukun ni mesti berjalan beriringan. Sebagaimana rukun solat tu. Salah satu terbatal, disqualified the whole. Sama. Rukun solat tu banyak. Ada 13 rukun kalau di sisi mazhab Syafi'iyah. Salah satu je tak dibuat atau terbatal, habis semua terbatal. Contoh, apa rukun solat? Niat tu rukun. Niat tu syarat. Rukun. Berdiri tegak, rukun. Bagi yang mampu. Takbir, iaitu ucapan tu, rukun kauli, Allahu Akbar. Adapun angkat, dia sunat. Suratul Fatihah tak baca, ataupun dia baca, dia skip satu ayat, tak sah. Kena dia ganti dalam solat tu satu rakaat lagi tambah. Contoh, kalau dia tak ganti, tak sah. Tak cukup. Bila selesai, kita bagi salam, ataupun kita sebut subhanallah, dia teruskan. Maka lepas salam kita kata, Tok Imam tadi 3 rakaat je. Rakaat yang keempat tak cukup 4 rakaat. Sebab the first rakaat tu disqualified. Sebab Tok Imam baca tadi, Tok Imam baca, lupa baca Maliki Yaumiddin. Terus baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tok Imam bangun, sambung lagi 1 rakaat. Kemudian sujud sahwi. Kita ni, kita tahu dah dia. Waktu dia bagi salam, kita tak bagi salam. Sebab rakaat pertama tadi tak cukup, kita bangun. Kita juga sujud sahwi. Tu kalau tak faham mereka, habis lah. Disqualified semua sekali. Ini penting. Itu solat bukan main jaga lagi. Jangan teliti buat rukun. Ulang semula. Tapi ni bab tauhid ni. Buat sembrono je. Boleh minta pada orang mati. Letak dia sama memiliki kekuasaan macam Allah dan pelbagai lagi. Tu. Betapa wajibnya kita mempelajari, mengilmui, menguasai. Sebab inilah modal nombor 1 yang paling utama. Tiada syarat ini, tiada modal ini, solat, puasa, zakat, haji, semuanya tak diterima. Walaupun sempurna. Baik, sekarang kita masuk pada syarat-syarat kalimat tauhid. Syarat dia. Syarat. Syarat ini adalah perkara yang berada di luarnya. Rukun berada di dalamnya. Boleh faham? Itu beza makna secara mudah. Macam solat lah. Syarat tu berada sebelum solat. Rukun berada dalam solat. Perbuatan-perbuatan itu. Tu. Sama ni. Jadi syarat kalimat tauhid, Syekhul Imam Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Ini mufti kerajaan Arab Saudi yang sebelum ini. Seorang alim. Seorang alim. Syekh. Masya Allah. Berkata, kalimah agung la ilaha illallah ini tidaklah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya dan tidak mampu mengeluarkan dirinya daripada lingkaran kesyirikan kecuali apabila ia mengerti erti kalimah tersebut, mengamalkannya dan mengimaninya. Sebagaimana kita sebut tadi lah, kalimah la ilaha illallah tu mesti tahu 5 perkara. Apa dia? Sebagaimana perintah Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa makna perintah Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah? Maka naklah kamu ketahui tiada ilah yang berhak diibadahi dan melainkan Allah. Dari 5 jurusan ni lah. Sebagaimana 5 jurusan untuk ibadah solat, puasa, zakat, haji. Maka kalimat tauhid pun 5 jugalah. Makna, syarat, rukun, pembatal dan
Dan apa? Dan natijahnya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujadid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dia cover semua sekali kitab-kitab dia. Jadi kitabnya itu kalau dipelajari lengkap. Ya. Lengkap untuk menggambarkan hal yang terkait tentang akidah. Dari jurusan iaitu selamat dari sisi rukun yang pertama. Selamatnya itu selamatlah yang lain, insya-Allah. Betul kan? Dia ada kitab tentang pembatal keislaman. Nak belajar yang keempat. Yang pertama tentang itu kalimatut tauhid. Syekh rahimahullah memiliki risalah tentang syarah makna la ilaha illallah. Di situ ada syarat rukun. Syarat dan rukun. Kemudian pembatal, Syekh rahimahullah memiliki kitab iaitu Nawafidul Islam, 10 pembatal keislaman. Syekh memiliki syarah yang terperinci tentang iaitu penerapan kalimah la ilaha illallah, iaitu menegakkan tauhid dan menjauhi syirik. Kitabut Tauhid. Kitab yang sangat besar faedah, yang very urgent, hendaknya setiap para istilah mengajarnya di zaman ini. Untuk apa? Menolak seluruh syubhat-syubhat. Syubhat-syubhat iaitu kesyirikan dikatakan sebagai tauhid. Dalam kitab tu, masya-Allah, besar sekali faedahnya. Ya. Tapi asasnya tadi adalah pada kitab apa? Nawaqidul Islam. Kemudian perinciannya kitab tauhid untuk menegaskan tentang hak Allah Taala dari sisi tauhidul ibadah, iaitu tauhid al-uluhiyah. Kemudian Syekh rahimahullah memiliki kitab lagi. Kitab iaitu kaedah nak memahami dan membentengi diri daripada syirik, iaitu Qawaidul Arba', 4 kaedah. Macam mana nak tahu ni syirik supaya selamat jangan jatuh padanya. Dan Syekh rahimahullah memiliki juga kitab untuk menjelaskan segala syubhat-syubhat, kesamaran-kesamaran yang di atas namakan tauhid. Yang syirik itu dia kata tauhid, yang tauhid itu dia kata syirik. Dengan kitabnya yang besar faedah, Kashfus Syubhat. Menguak, membuka tirai syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh tauhid. Dan Syekh juga memiliki satu kitab yang komprehensif juga, iaitu tentang masail jahiliyah. Masalah-masalah, isu-isu yang terkait tentang amalan jahiliyah. Banyak. Dan banyak lagi kitab lain. Ni apa, complete package belajar kitabnya tentang tauhid. Yang orang menuduh Syekh itu sebagai padanya disandarkan gerakan atau kumpulan ataupun aliran Wahabi. Padahal wahai orang yang menuduh itu, cuba baca kitab-kitabnya. Penuh dengan dalil Quran, hadis, dan semuanya adalah mengajak kepada iaitu kebersihan, mentauhidkan Allah secara murni. Tidak mengajak kepada perkara yang menjurus kepada kesyirikan atau apa saja pintu-pintu yang menjurus kepada kesyirikan, semuanya ditutup, dicantas. Pelajarilah dengan ahlinya, dengan gurunya. Dan kitab-kitab Syekh rahimahullah ini adalah kitab yang tersambung sanadnya. Tersambung sanadnya daripada Syekh rahimahullah sampai kepada guru-guru di zaman ini. Kalau nak kata tak ada sanad, memang bersanad. Tu. Mereka menuduh orang-orang yang mengikut manhaj salaf ni, dia tiada sanad, dia belajar tanpa guru. Ini orang yang buta di siang hari walaupun matanya celik. Perumpamaan seperti itu. Bahkan di kalangan orang-orang yang mereka tuduh itu sebagai Wahabi dan sebagainya, bahkan di antara mereka itu syekh-syekh itu bila diberi gelaran sebagai musnid. Bahkan sangat banyak sanad-sanad yang mereka miliki terhadap seluruh kitab-kitab, khususnya kitab-kitab yang terkait tentang akidah musnadah, iaitu kitab-kitab yang ditusun oleh para ulama salaf, juga khusus tentunya kitab-kitab fiqh dan sebagainya, hadis-hadis, umpama kitab-kitab fiqh mazhab Hambali mereka itu. Kalau para ulama di Arab Saudi itu. Baik, balik selingan itu. Sesungguhnya orang-orang munafik juga mengucapkan kalimah ini, namun tetap saja mereka menjadi penghuni lapisan terbawah dari neraka. Dikarenakan mereka tidak mengimani kalimah ini dan tidak mengamalkannya. Tu. Orang munafik adalah orang yang paling parah sekali kekafiran. Zahirnya Islam, tapi batinnya tidak beriman, bahkan sangat-sangat memusuhi Islam. Dan mereka ada kelompok yang memang sulit untuk dihadapi, kerana bercampur baur bersama dengan kaum muslimin dalam solat berjamaah je, dalam kesempatan-kesempatan lain, sampai ke medan jihad. Walaupun di antara mereka itu kebiasaannya bila pergi berjihad, melarikan diri. Tak sempat berperang lagi dah undur diri. Sebagaimana yang dipelajari dalam sirah tentang kisah-kisah peperangan di mana Nabi SAW
Dia menghadapi onar mereka daripada dalam. Cuba untuk mengucang-acirkan dan melemahkan barisan tentera Islam. Namun, tiada kesan. Kerana para sahabat telah dididik oleh Nabi SAW dan Nabi SAW berada bersama mereka. Kalau di zaman kita ni, ya, bagaimana nak mengatasi mereka itu? Ucapannya Islam, tetapi mereka itu ibarat, ya, apa, buluh-buluh, rencung macam mana? Buluh punya peribahasa? Bukan. Rencung di dalam. Rencung di dalam, tajam di luar. Tak kira lah. Mereka itu sangat berbahaya. Musang berbulu ayam. Ya, talam dua muka. Duri dalam daging, api dalam sekam. Musuh dalam selimut dan berbagai lagi. Ada orang kafir, immediately kita kenal. Sebab dia mengisytiharkan. Ya. Demikian juga halnya dengan para penyembah kuburan wali-wali. Yang mereka juga mengucapkan kalimat tauhid. Akan tetapi mereka menyalahinya. Dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan mereka. Serta akidah mereka. Ni, berlaku tak sekarang? Ada kelompok yang very obvious, terang-terangan berani mempromosi, ya, wisata religi ke kuburan-kuburan seantero dunia. Cari kubur-kubur tu, dibongkar kubur-kubur lama tu yang digelar sebagai wali-wali. Bersih, hias, luaskan, buat tembok, buat bangunan. Lalu dijadikan sebagai apa? Tempat perayaan. Dijadikan kuburan itu sebagai tempat perayaan. Nanti akan datang penjelasannya. Padahal Nabi SAW sangat-sangat melarang. Ya, sehingga laknatullah ala yahud wan nasara ittakhuzu qubur anbiya'ihim. Ataupun ya, menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Terang jelas. Hadis muhkam ni. Dia takwil, dia pusing, dia kuana baring berbagai arah untuk melegalkan. Dengan alasan mereka adalah para wali-wali yang boleh memberi manfaat. Mereka hidup di alam barzakh. Mereka mendengar dan mereka mendengarkan doa, mereka boleh minta kepada Allah. Ya, dan kita pula boleh minta kepada mereka kerana mereka telah sampai usul jalannya kepada Allah. Adapun kita belum sampai, banyak dosa, maka kita kena guna perantaraan mereka kerana mereka berpengalaman. Ya, dia kias pada dunia. Betapa bodohnya mereka itu kena syubhat syaitan. Bergembiralah syaitan. Ya. Maka tenggelamlah mereka berkubang di dalam kubang kesesatan dan kesyirikan. Sulit tak mereka nak keluar? Sangat sulit. Jatuh dalam bid'ah kesyirikan ni paling sulit lah. Sebab dah hobi dah. Kemudian ada pula kepentingan duniawi. Tengok kuburan-kuburan tu dihiasi jadi pusat religi wisata kan. Pelancongan, dapat duit lah. Berbondong-bondong orang datang 24 hours non-stop. Tak percaya, pergilah ke kuburan-kuburan seperti itu. Nak pergi yang ke Hadramaut tu jauh. Ni, dekat Indonesia dekat. Pergi Sunat Ampel tu, cuba tengok. Dekat kawasan orang Arab itu. Dengan sunat-sunat yang lain. Situ nombor satu ke, nombor besar. Sehingga bila kita interview mereka, kita tanya dia, ya Pak, kalau kuburan Wali Songo ini, yang pertama, nombor satu, yang utama hendaknya didatangi adalah kuburan Sunan Ampel. Dia wali nombor satu. Ini bukan hanya bercakap, dah memang pergi, dah tengok, dan terduga orang-orang yang datang tu nak confirm betul ke selama ni orang kata begitu dan begini. Kita merealisasikan firman Allah, iaitu tabayyun. Pergi, bukan sekali dua, memang observe, buat survey, tanya apa i'tiqad mereka terhadap wali-wali yang ada di situ. Mereka bertawaf, mereka duduk. Tawaf taklah, mereka duduk di situ. Ya, dengan rutin ritual tertentu, masuk dengan niat tertentu. Ya, di setengah-setengah waktu mereka ada hari tertentu. Ada perayaan besar-besaran. Seantero Indonesia, Malaysia pun ramai datang. Pergi situ. Ya, yang ajaibnya kuburan itu dalam masjid. Dalam kawasan masjid, depan masjid, keliling masjid. Depan kawasan mihrab, kawasan menghadap kiblat. Padahal Nabi SAW melarang. Bahaya tadi. Bahaya. Sebab apa? Yang mempeloporinya ada para agamawan. Tok Syekh. Takkan Tok Syekh salah. Tok Syekh sikah ni jujur, percaya. Allahu Akbar. Inilah sunanya pada generasi yang menyimpang. Iaitu orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tempat perayaan. Padahal Nabi SAW terang-terangan melarang, bahkan dilaknat. Ya, kenapa? Memposisikan kuburan para wali itu setara dengan Allah. Sehingga di antara i'tiqad mereka, wali-wali itu diberikan authority, full authority. Full authority untuk mengurus dunia ini. Ada jenis-jenis wali pelbagai. Itu bukan di sini tempatnya untuk dijelaskan. Tapi itulah dia realiti hakikat yang ada dalam kitab-kitab dan pengucapan-pengucapan mereka. Ya, kalau itu bukan syirik, apa lagi?
Ya, maka tidak tinggal pun sebarang kesyirikan di atas muka bumi. Semuanya adalah tauhid. Masuk akal ke? Tak sekali-kali masuk akal. Tapi kita bukan ikut kaedah akal. Tapi kita nak mengakalkan akal dia tu. Di mana kamu letak akal kamu tu? Ya. Kena pakai teropong nak tengok dalam ni. Ada ke akal kamu ni kehilang? Ya. Padahal agama itu, ya, Al-Quran tak terhitung banyaknya. Baik. Jadi kalimah tauhid itu iaitu la ilaha illallah tidaklah bermanfaat bagi mereka. Dan tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang Islam. Disebabkan mereka itu menyalahinya dengan perkataan, perbuatan dan keyakinan mereka. Sebahagian ulama rahimahumullah telah menyebutkan bahawa syarat-syarat dari kalimah la ilaha illallah itu ada 8 yang tercakup dalam 2 bait syair yang berikut. Ni hasil daripada istiqra', maknanya penelitian ya dikeluarkan. Kalau tersebut memang dinyatakan dalam Al-Quran lalu disusun. Ini peranan para ulama untuk memudahkan dan mensistematikkan sebagai satu pelajaran yang berguna, memudahkan kita ni yang tak mahir jauh dari Al-Quran. Mereka itulah para ulama Rabbani. Ya, sebagaimana ilmu-ilmu lain, begitulah dikeluarkan. Bagaimana para ulama menetapkan sesuatu amal ibadah itu wajib, harus, sunat, haram, makruh. Inilah daripada penelitian mereka. Bagaimana para ulama lughah boleh membagikan ya ilmu nahwu bahasa Arab tu kepada 3. Ya, isim, fi'il, apa lagi satu? Harf. Betul tu. Apa satu lagi? Fi'il lama lah pula. Fi'il lah. Fi'il madi, fi'il mudhari'. Tu. Ya. Huruf-huruf yang penyambung tu. Fi, ila, ala. Tu macam mana tu? Dan begitulah ilmu-ilmu lain. Ya. Sebagaimana juga pembahagian tauhid kepada 3. Tauhid al-uluhiyah, al-rububiyah, al-asma' wa sifat. Ya. Jangan dilihat pada penamaan, lihat daripada essence, konten dia. Ada tak dalam Quran? Ada. Istilah-istilah itu ada. Ya. Kalau nak dibantah mereka yang menolak pembahagian itu. Habis kamu pakai istilah ilmu tasawuf tu, mana tasawuf tu bahasa Arab? Bukan bahasa Arab tasawuf. Ilmu kalau berkaitan dengan penyucian jiwa dipanggil ilmu tazkiyatun nafs. Tazkiyah tu ada kat dalam Quran. Patutnya nama dia yang itu. Bukan ilmu tasawuf. Kalau nak guna kaedah yang benar. Ilmu tazkiyatun nafs. Sebab Nabi SAW sendiri Allah sebut tentangnya. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Mensucikan mereka, membersihkan mereka, flush out sifat-sifat tercela, tabiat-tabiat tercela, tradisi-tradisi tercela, kebiasaan-kebiasaan tercela, tingkah laku, ucapan buang. Yang bermula dari mana? Hati. Sombong, dengki, degil, ingkar, takbur, riak, ujub, sum'ah, khianat, ya, dan berbagai lagi. Itu. Jadi Quran istilahnya adalah tazkiyatun nafs. Maka berjalanlah di atas istilah itu. Istilah Al-Qurani, istilah Qurani. Ya, ataupun dipanggil tarbiyah. Jadi tazkiyah dan tarbiyah itu istilah syar'i. Tarbiyah iaitu pendidikan, tazkiyah menyucikan, membersihkan dulu. Buang. Ya. Baru boleh masuk perkara yang lain. Macam kita bagi analogi lah. Ya, cawan. Ya, cawan yang asal contohnya kita minum teh tarik. Sampai kepada tukang basuh, dia akan bersihkan. Maka selepas itu bolehlah letak air lain. Tak berubah dari segi sifat, warna dan bau. Bolehlah letak air Milo pula. Cuba dia tak basuh. Ada tak originality air Milo setelah itu? Tak kan? Contaminated with residue of teh tarik. Nampak? Faham tak ni? Mudah nak bagi pemahaman. Baik. Bagaimana mereka merumuskan tentang syarat? Iaitu ada 7 syarat atau 8 syarat. Lalu diringkaskan dalam bait-bait syair berikut. Untuk kita ingat. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka, ma'a mahabbatin, wa inqiyarin, wal qabuli laha. Wazida thaminuha al-kufranu minka bima. Ya. Tu. Minka biha. Siwal ilahi minal asya'i qad aliha. Para ulama orang Arab ni memang di antara kemahiran mereka ni buat syair je. Macam orang Melayu lah, buat pantun. Pantun 2 rangkap. Pantun 4 kerat. Macam tu kan? Syair peribahasa.
Semua bangsa ada. Ya. Para ulama kadang nak tulis kitab, tulis dalam prosa, sajak, manzumah dia panggil contoh. Untuk ringkasan. Dia kecakapan, kecerdasan. Panjang sangat matan tu, mari kita ringkas dalam bentuk syair, sajak, puisi. Dibaca dengan irama tertentu sebagai cara untuk ingat. Bila disyarah panjang berjela. Cuba tengok, Imam Syafi'i rahimahullah terkenal ahli syair yang hebat, unggul. Sehingga dihimpunkan syair-syair Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang disandarkan kepadanya dalam sebuah kitab yang dikenali sebagai kitab Diwan Al-Imam Syafi'i. Sangat indah kitab itu. Ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullah dalam pelbagai perkara. Ya, dalam motivasi untuk menuntut ilmu, Imam Syafi'i rahimahullah buat beberapa syair yang semuanya dapat Imam Syafi'i ambil daripada mana? Daripada dalil Quran hadis. Dia simpulkan. Contoh. Ya. Tentang belajar. Kaedah nak jadi pelajar yang cemerlang. Pelajar yang di mana meraih faedah daripada ilmu. Nak jadi best student. Akhi, kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam syair, lan tanalal ilm bi sittatin. Wahai saudaraku, kamu tak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Simple kan? Ringkas saja, sebut aja. Tak bersyarah panjang-panjang. Lan tanalal ilm illa bi sittatin. Kamu tak akan dapat ilmu ni melainkan dengan perkara. Sa'umbika an tafsirihi bi bayan. Aku akan jelaskan pada engkau dengan perincian. Perincian di situ apa? Bi bayan, dengan keterangan. Maknanya dah di summarize dah. Zakaut, kecerdasan, wahirsun, kesungguhan, wajtihadun, ini tadi kemahuan, mujahadah, wabul qutun, bekalan, wasuhbatu, ustaz, bersahabat dengan ustaz, pengajar, watulu zaman, panjang masa. 6, ada 6 ni. Khalas. Cerdas tu mana apa? Boleh faham. Dengar tu dia faham. Kalau tak faham, dia kena usaha untuk faham, bertanya dan sebagainya. Bersungguh belajar. Bukan santai-santai main-main. Ada pula syair lain. La yustata'a, ilmu itu tak diraih dengan bersantai-santai. Ni datang masjid, datang surah, duduk kat kiam. Lepas tu lain ni. Itulah aturan dia sepanjang usia. Macam mana nak jadi mu'alim? Macam mana nak jadi orang alim? Kasihan. Ya, orang-orang yang datang ke masjid dan surau tu. Wastihadun. Usaha keras. Sebelum datang kuliah, study dulu. Baca. Bukan datang-datang baru buka kitab baru nak baca. Kemudian apa? Wabul qutun, ada bekalan. Bekalan apa? Ada kitab, ada pen. Macam-macam lah kelengkapan ni, nak tulis, nak catat tepi-tepi kitab ni. Ni dekat satu catatan tak buat. Macam mana jadi alim? Contoh, tempat lain. Bukan kuliah ni. Kemudian bersahabat dengan ustaz, hormat, ada adab. Ya, beri perhatian. Walaupun yang mengajar tu ayah kita, suami kita, anak kita, atuk kita. Hormat bukan dia tu sebagai suami, bukan. Ketika mengajar, ilmu dia tu. Duduk depan dia tu. Ya, suami aku tak kisahlah aku tidur. Tak apa. Aku kena tertarik sambil-sambil dengan kuliah. Tak apa. Santai-santai belunjuk kaki. Tak apa. Tak. Ketika itu adalah di antara murid dan guru. Kena pakai baju banyak. Ketika ini aku suami. Ketika ini aku ayah. Ketika ini aku guru. Ketika ini aku pemimpin. Ketika ini aku sekian-sekian. Maka topi dia pelbagai. Ketika itu kita ni, walaupun ada hubungan dengan dia, ada segi nasab ke, ada segi hubungan, apa-apalah, kena posisi seperti itu. Tu penjelasannya, faham? Imam Syafi'i explain. Tengok para ulama dulu, anak ke, siapa ke, bila duduk depan dia, murid. Bukan anak lagi lah. Memanglah ada secara fitrah, tapi ketika itu, ya, posisinya adalah sebagai seorang murid. Beradablah sebagai seorang murid. Tu. Boleh faham? Seperti ini, kembali pada ini. Jadi apa maksudnya? Yaitu ilmu, keyakinan, ikhlas dan kejujuranmu. Bersama cinta, taat serta menerimanya. Ditambah yang ke-8, iaitu pengingkaranmu terhadap apa-apa selain Allah yang telah disembah. Maknanya syarat yang pertama adalah ilmu. Syarat kedua adalah keyakinan. Syarat ketiga adalah ikhlas. Syarat keempat adalah jujur. Ya. Syarat kelima cinta. Syarat keenam taat. Ya. Syarat ketujuh
terima, qabul. Dan ditambah yang 8, padahal 8 ni sebagai untuk menguatkan saja. Sebenarnya dah tercakup dah, iaitu ingkar. Ingkar terhadap tauhid, kekufuran, terhadap sesembahan mereka. Baik. Jadi perinciannya, sekarang perincian dia. Bismillah. Ya, dengar baik-baik dan camkan. Ya, dalam pelajaran tauhid sentiasa akan diulang perkara ini. Akan diulang-ulang supaya apa? Tertanam kuat, ingat. Bila dah ada ya perkara ini, maka dia akan jadi perisai. Dia akan menyelamatkan kita. Boleh kita menilai sesuatu ucapan daripada sesiapa pun. Boleh kita menilai dan menapis segala perbuatan seruan kepada tauhidkah dia ataukah kesyirikankah dia. Dua bait syair ini telah mencakup seluruh syarat daripada kalimat tauhid. Ya. Iaitu pertama ilmu. Syarat yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang tidak dicampuri dengan kejahilan. Maknanya bila ada ilmu menafikan kejahilan. Boleh faham? Syarat ni nombor 1, ilmu. Ya, apa-apa pun memang akan dimulai dengan ilmu. Sebab tu Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka naklah kamu ilmui. Ya, al-ilmu menafikan al-jahlu, kebodohan. Ya, jangan jadi orang bodoh. Akibatnya kita diperbodoh-bodohkan oleh orang bodoh. Jadi sama-sama bodoh, ganda-ganda berbodoh. Jadilah orang pintar. Ya, memiliki kemampuan untuk menilai dan menyaring. Jangan menerima sebulat-bulatnya siapa pun dia. Setiap orang semuanya boleh diterima dan ditolak apa yang mereka ucapkan, kecuali pemilik kubur Nabi SAW. Kata Imam Malik rahimahullah, kullu minna yu'khadhu min kalamihi wa yuraddu alaihi illa sahibu hadzal qabr. Imam Malik rahimahullah sebut ketika mengajar tu di dalam Masjid Nabawi, Imam Darul Hijrah rahimahullah, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lain-lainnya. Kata Imam Malik rahimahullah, kaedah yang sangat kukuh, tak tergoyahkan. Semua perkataan daripada kami, daripada kita-kita semua ni, ya, boleh ditolak, boleh diterima. Ya, kecuali pemilik kubur ini, iaitu Nabi SAW. Itulah je kaedah agama. Ini tak. Ada aliran yang mengatakan, ya, Tok Guru tu, mereka ada orang jujur, siqah. Ya, mereka orang yang takut pada Allah, takkan mereka nak menipu. Ya, alim ulama kami adalah hujah bagi kami, perkataan mereka. Ni ucapan yang batil. Hujahnya adalah ucapan Allah Ta'ala, ucapan Rasul SAW. Selain daripada itu, kena timbang, kena ukur, kena tapis, kena filter. Boleh faham? Ni jangan jadi seperti itu, dibodohkan oleh orang yang orang yang bodoh. Sebab dia ucap seperti itu, bodoh lah dia. Walaupun dia berserban berjubah, ya, belajar puluhan tahun, tapi ucapannya itu adalah ucapan yang apa? Yang fasid, yang rosak. Ya. Tu. Dia bukan maksum. Apalagi lagi orang agamawan di zaman sekarang, semuanya wajib ditimbang setiap ucapan mereka. Dah lah diucapkan hadis, tak disebut sumbernya, riwayat siapa. Ya. Betapa urgentnya di zaman sekarang untuk kita mempraktikkan bila menyampaikan agama, bila sebut hadis, ya, terbaik kita sebut hadis ini riwayat siapa. Ya. Kalau boleh sebut sekali nombor dia, supaya orang yang mendengar tu boleh rujuk, cross check. Orang yang ingin memastikan kebenaran, depan kita tu barangkali ada asatizah, ya, yang boleh bantu kita. Ustaz, dah maaf, hadis Ustaz sebut tadi tu tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Ustaz dapat mana? Nampak tak? Selamat kita, agama ni mesti selamat. Sumbernya mesti otentik. Sumbernya mesti boleh diandalkan, boleh disandarkan. Kerana agama itu tegak di atas dalil dan hujah. Ya, bayan, burhan. Tu agama. Nikmat tak? Kalau kita berjalan di atas begitu. Kita yakin. Ya, sebab ada apa? Berdasarkan fakta dan data. Jadi ilmu meniadakan, menafikan kebodohan. Jadi pengertian la ilaha illallah telah diterangkan di awal, yakni tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar selain Allah Ta'ala. Jadi seluruh berhala-berhala dan apa saja yang diangkat, yang diambil, ya, oleh makhluk selain daripada Allah Ta'ala, maka itu adalah batil. Ya, adalah tidak benar. Tu. Sebagaimana dalil-dalil yang telah dibawakan sebelum ini. Di sini disertakan catatan kaki. Boleh rujuk dalil-dalil itu di bawah. Ya, seperti fa'lam annahu la ilaha illallah, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, dan sebagainya lagi banyak. Itu secara ringkas. Adapun perincian, ya, kita telah pelajari di dalam,
Ya, satu bab khusus, satu kitab khusus, iaitu syarat dan rukun tauhid, kuncinya syurga penuh kenikmatan. Di dalam ya banyak juga, ya belasan ataupun barangkali ya, beberapa siri kuliah, belasan kuliah yang kita pelajari kitab ini, dan alhamdulillah selesai. Boleh dirujuk kepada rakaman tersebut. Yang kedua syaratnya adalah al-yaqin. Al-yaqin, jadi menafikan asyak, keyakinan yang tidak dicampuri sebarang keraguan. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran. Ada di depan ini. Iaitu ya, keyakinan yang tidak dicampuri keraguan. Jadi seorang hamba yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah harus tetap berada dalam keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang diibadahi dengan benar. Ya, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, ya, yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Summa lam yartabu tu, tak ragu-ragu lah. Apa saja yang datang daripada qala Allah wa qala Rasul, terima tanpa sebarang keraguan. Allah terangkan pelbagai hal yang terkait tentang dirinya. Imani, tetapkan, sucikan. Jangan tanya bagaimana. Selamat tak? Selamat. Tapi kenyataannya ramai orang yang menolak. Tak mungkin Allah istiwa. Allah istiwa. Macam kita ke? Macam makhluk duduk atas kerusi. Tak mungkin. Ya, Allah turun ke langit dunia pada 1/3 akhir malam. Tak mungkin. Allah bergerak daripada satu posisi ke satu posisi. Ini makhluk. Ya. Allah memiliki wajah. Tak mungkin. Sebab semua-semuanya disebut boleh disusun. Dalil ditarkib ni tak mungkin Allah bersusun-susun dengan seperti itu. Ini rosaknya ahli kalam, ahli kelam, ya, yang menyimpang daripada aturan, ya, yang diterangkan sendiri oleh Allah tentang dirinya, yang diterangkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mereka akan kenal Allah dengan cara yang benar? Akhirnya keluarlah ucapan-ucapan yang ajaib, yang mencengangkan. Ya, Allah itu, ya, maujud bila makan, tidak di mana-mana, dan pelbagai lagi lah yang tidak ada langsung sandaran daripada dalil yang sahih dan soreh, Quran maupun hadis. Ya. Dan itu akan melirit kepada pelbagai lagi cabang bidang lain. Seperti tadi lah yang kita sebut, boleh minta pada makhluk, kayu, batu, pokok, semua boleh minta, dengan etikat Allah, ya, yang menjadikan, memperkenankan semua dengan izin Allah. Hancur agama. Patung berhala pun boleh minta, dan berbagai lagi kalau ikut kaedah itu. Wahai ahli kalam, di mana kamu letak akal kamu itu? Dia letak akal dia atas pada nakal. Itu kaedah dia. Mana-mana yang tak masuk akal, yang bercanggah, maka kena tolak. Wajib ditakwil. Ya. Ayat Al-Quran itu zahir bukan yang dimaksud. Kena takwil. Ya Allah. Sehingga mengenal Allah itu menjadi sulit. Padahal mengenal Allah itu yang paling mudah. Lebih mudah daripada hal yang berkait dengan urusan fiqh. Fiqh banyak-banyak. Perbezaan pandangan. Ya, lahir mazhab yang pelbagai dalam satu isu. Ya, angkat tangan, ya, kunut, macam-macam lah. Tu. Tapi tentang Allah, hendaknya tidak berbeza. Perkara pokok sama. Ya, tak masuk di situ, khilaf di situ. Dia perkara pokok, wajib tetapkan. Baik. Al-yaqin. Ya, yakin itu mesti, ya, diiringi dengan apa? Ya. Biasa dibaringi oleh apa? Dengan ilmu. Betul kan? Ilmu itu akan membantu, akan mengukuhkan keyakinan. Ya, tapi tidak semestinya orang berilmu yakin. Betul kan? Ada ilmu tapi tak yakin juga. Orang kafir ada ilmu tak? Tentang Allah. Tahu tak dia Allah itu adalah Ar-Rabb, Al-Malik? Tahu dia, tapi tak yakin. Jadi yakin itu berjalan beriringan dengan ilmu. Ilmu mengukuhkan keyakinan. Sebab itu, ya, ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau kita buat perincian. Tapi 3 in 1. Sama. Tak berpisah. Yang ketiga adalah al-ikhlas. Al-ikhlas menafikan apa? Ikhlas menafikan apa?
Menafik apa? Menafik asyirku lah. Syirik. Tulis. Pembatalan ikhlas apa syirik? Sama ada dari jurusan. Syirkun akbar atau syirkun asghar. Semisal ar-riya. Jadi maksudnya bahawa seorang hamba itu harus memurnikan ibadahnya hanya untuk sesembahannya yang maha suci, iaitu Allah Azza wa Jal. Apabila ia tujukan sebahagian saja daripada ibadahnya itu untuk selain Allah, seperti kepada Nabi, para wali, para malaikat, berhala-berhala, jin dan sebagainya, maka bererti itu telah menyekutukan Allah Ta'ala. Dan dia telah menggugurkan syarat ketiga, iaitu ikhlas. Pelik ajaib. Kenapa minta pada orang mati? Kenapa minta pada pokok? Mintalah pada Allah. Allah tak perlu pun untuk dikesampingkan dengan makhluknya. Kerana Allah yang menciptakan makhluk. Ini rosaknya akal orang-orang yang menyekutukan Allah ni. Dia datang pelbagai syubhat. Padahal dalam Al-Quran muhkam, ud'uni astajib lakum. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Tak jelas lagi ke? Ayat tu ayat mutasyabihat. Hadis mutasyabihat. Boleh kamu takwil? Oh tak, kita boleh juga ambil makhluk. Ya. Makhluk pun Allah bagi keistimewaan. Ni akal-akal tipu daya racun iblis yang mematikan, yang meracuni mereka itu. Ya, selamatlah mereka yang selamat, maka rugilah mereka yang rugi, sesatlah mereka yang sesat. Ya. Jadi, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, ya mohonlah hidayah kepada Allah. Tanamkan keikhlasan. Berikanlah kita kefahaman yang benar terhadap maksud Al-Quran. Ya. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil, at-tafsir. Minta kepada Allah. Kemudian yang keempat, jujur. Ya, minta kepada Allah. Syarat yang jujur adalah jujur, benar. As-sidqu. Yang menafikan, yang meniadakan, yang menolak, yang menghancurkan al-kazib, dusta. Artinya pada saat mengucapkan kalimah la ilaha illallah ini, dia mesti jujur, benar dalam perkataannya. Hatinya sesuai dengan lisannya, dan lisannya sejalan dengan hatinya. Apabila hanya lisan yang mengucapkannya, sedangkan hatinya mengingkari, maka ucapan itu tiada faedah, tiada manfaat bagi dirinya. Dan demikian itu, ia kafir seperti seluruh orang munafik. Jujur. Bukan pura-pura. Bukan buat-buat. Ya. Tapi adalah benar. Ya. Jadi kejujuran itu adalah kewajipan. Ya. Sebagaimana yang Allah paparkan, contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 10. Ataupun dalam surah Al-Munafikun itu ayat 1. Kita ambil ayat Munafikun, tengok. Mereka itu membohong, pendusta. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina laka sibun. Bila orang munafik datang kepada Nabi SAW, datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahawa engkau adalah Rasul Allah. Ya. We recognize you as prophet. Dan Allah mengetahui bahawa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahawa orang munafik itu benar-benar pendusta. Allah sendiri yang defend, yang menegaskan. Ya. Bahawa Allah mengetahui, kerana Allah yang utuskan Nabi SAW sebagai Rasul. Tak perlu pengiktirafan daripada orang munafik. Kenapa? Pengiktirafan mereka adalah batil. Hanya ucap di lisan, tapi ditolak dalam hatinya. Mana apa? Dusta. Ucapan dusta. Double meaning. Double meaning ucapan dia. Luar kata lain, dalam lain. Itulah bahaya ambiguous. Ambiguous statement. Rupanya, jadi Allah membongkar tipu daya mereka itu, pembohongan mereka itu. Iaitu orang munafik. Ya. Jadi Allah menyatakan orang munafik ini penipu, pembohong. Dia mengaku saja, I'm Muslim, I'm mukmin. And yet in reality, ya, bukan hanya saja hati itu dapat dilihat, tampak dengan perbuatan. Ya. Solat isyak, solat subuh tak datang. Solat lain datang, nak menunjuk-nunjuk. I'm Muslim. Solat tak datang, tak nampak, gelap. Selamat dia, tak datang. Sebab dia pemalas. Bila berdiri bersolat untuk malas sangat, berat sangat. Itu ciri orang munafik. Bercakap, dusta. Berjanji, tak tepati. Dia beri amanah, khianati.
Dalam perjalanan nak pergi perang, sampai satu tempat, bunuh diri dengan berbagai alasan. Ya, tak selesa lah. Ya, risau orang yang ditinggalkan lah. Macam-macam. Sebenarnya tak mau pergi. Tak mau pergi. Sebab apa? Takut mati. Ya, cinta dunia. Itulah dia. Penyakit yang membinasakan. Al-wahan. Hubbud dunia wa karihatul maut. Seterusnya yang ke berapa? Cinta Tadi apa tadi? Yang keempat, jujur Jadi apabila hanya di lisan yang mengucapkannya, sedang hatinya mengingkari, maka ucapan itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan demikian ia kafir seperti seluruh orang munafik. Yang kelima, syaratnya cinta. Ya, cinta al-mahabbah. Ya, al-mahabbah. Cinta. Lawan dia benci. Al-hub. Lawan dia apa? Benci. Ya, cinta lawannya benci. Al-baghdha. Ya. Tu. Sebab tu konsep la ilaha illallah ni ada dua, cinta dan benci. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tu tadi iman yang paling kuat. Cinta dan benci didasari dengan kerana Allah. Kita benci seseorang kerana Allah, kita cinta dia kerana Allah, tidak lain daripada itu. Kita berkawan, kita bersahabat, kita bersyarikat, ya, kita bertemu, berpisah, tak lain dan bukan diikat kerana Allah. Itulah dia ikatan iman. Ya. Cinta artinya mencintai Allah Azza wa Jal. Apabila ia sekadar mengucapkan kalimah la ilaha illallah ini, sedang dia tidak mencintai Allah Azza wa Jal, dia tak cinta dengan ucapan itu. Ya, kandungan dan tuntutannya, maka ia adalah seorang kafir dan ia belum masuk Islam seperti orang-orang munafik lainnya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah pada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu menyintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah menyintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Imran, surah 3 ayat 31. Ayat ini dikenali sebagai ayat apa? Ayat ujian. Ayat ujian nama dia. Nak uji kamu ni betul ke beriman? Ke hanya ya ucapan saja, pura-pura? Betul ke cinta pada Allah, cinta pada Rasul? Apa bukti? Ikutlah. Kalau tidak, cinta kamu adalah cinta dusta. Cinta dusta atau cinta palsu. Tu ayat ni. Dia nak saring siapa benar-benar menyintai Allah, siapa yang ya tidak menyintai Allah tapi sebaliknya benci kepada Allah. Juga firman Allah Taala, wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah sesembahan selain Allah sebagai tandingan. Mereka angkat setara dengan Allah. Allah yang mencipta, yang mengatur, dia pun letak makhluk itu sebagai yang mencipta, yang mengatur, mengenangkan doa dan sebagainya, menghidup, mematikan, memanjangkan umur dan pelbagai. Ya, yang mereka cintai sesembahan itu seperti mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya pada Allah. Maknanya apa? Sangat benar tauhidnya, tulus, ikhlas hanya kepada Allah, tidak selain padanya. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 165. Dan ayat-ayat lain yang semakna dengannya banyak. Yang keenam, syaratnya taat. Ya, taat. Taat ni maknanya apa? Al-inqiyad, tunduk, patuh, taat. Ya. Ya. Taat terhadap kandungan kalimah la ilaha illallah. Ya. Taat. Artinya seorang hamba harus menyembah Allah. Dia wajib sembah Allah semata-mata. Dan harus mentaati syariat-syariatnya. Ya. Harus tu maknanya kita dah kata dah. Iaitu apa makna harus? Harus tu wajib. Wajib. Ya. Harus adalah wajib. Akan tetapi apabila ia mengerjakan yang sebaliknya, bahkan ia bersikap sombong terhadap Allah Ta'ala, maka ia bukanlah seorang Muslim yang sejati. Dan statusnya seperti iblis dan sejenisnya. Ya. Kenapa iblis tu dapat hukum mandatori kafir? Sebab dia enggan. Ya, salah dia tak banyak syaitan ni. Kita salah lagi banyak. Betul kan? Iblis salahnya dua. Aba wastakbaraka. Aba wastakbar. Enggan, takbur.
maka Allah jatuh terus hukuman kafir. Berani lawan perintah Allah. Allah minta satu je perintah, mudah je dibuat. Sujud sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap ciptaan Allah yang baru, iaitu Adam alaihissalam. Degil. Dia rasa apa? Dia lebih better, lebih bagus. Dia otai dalam syurga tu, lama dah dalam syurga. Tiba-tiba datang pendatang baru, suruh tunduk pada dia. Cannot be. I'm superior compared to this person, this Adam ni. Tu bahaya yang sombong ni. Rasa diri lebih baik. Kemudian enggan menerima kebenaran. Sombong taklah bataran nas. Bukan. Betul. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tengok iblis dia berani jawab pada Allah. Padahal Allah Maha mengetahui, Allah yang menciptakan dia. Aku sudah lah. Kamu tu makhluk. Allah bagi kamu kehidupan. Mana yang belagak, yang sombong. Tapi begitulah, lupa diri, tak sedar diri. Bahaya. Akhirnya membawa kepada kesombongan. Dari tiada kamu tu diadakan oleh Allah. Allah bagi kamu nikmat yang tak terhitung banyaknya. Hidup dalam syurga. Bersenang lenang. Tiba Allah perintah satu je. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujud pada Adam. Semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Dia enggan, dia takbur. Kenapa dia enggan, dia takbur? Dia rasa diri dia lebih baik. Ya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Iblis jawab, kata pada Allah. Sebab apa? Sebab engkau ciptakan aku daripada api. Sedangkan dia engkau ciptakan daripada tanah. Sombong ni penyakit paling banyak. Kenapa tak dengar nasihat teguran dia? Dia bukan ustaz. Dia bukan tok guru. Ya, dia bukan bidang agama. Ya, dia engineer aja. Dia guru sains aja. Dia guru matematik aja. Dia pilot aja. Aku, sejak kecil pondok 10 tahun dah. Dah berdarah daging. Ya. I'm devoted myself totally for agama. Keluar ucapan seperti itu. Sama tak seperti iblis tadi? Exactly the same. Padahal yang dinilai bukan lamanya kamu belajar. Yang dinilai adalah kebenaran yang kamu ucapkan tu daripada sesiapa pun. Ni penyakit yang paling berbahaya pada orang-orang yang terlibat dengan agama. Dia tak nak dengar, tak nak terima. Sebab apa? Dia bukan ahli agama, bukan ustaz pun. Ini penyakit yang membinasakan. Persis sama seperti perangai iblis dan anak keturunannya, syaitan itu. Ya, semoga Allah jauhi kita daripada kesombongan. Jadilah orang yang bersedia untuk ditegur, bersedia untuk menerima teguran, bersedia untuk dibetulkan, bersedia untuk menerima kebenaran. Hatta daripada seorang anak kecil, hatta daripada seorang kafir pun. Kalau apa yang dia kata betul, kita terima. Thank you very much for your advice, for your informations. Nampak? Selamat tak? Nikmat tak hidup? Masya Allah. Bismillah. Jadi taat ataupun al-inqiyad, patuh dan taat, yang mendiadakan apa? At-tarku, meninggalkan. Tinggalkan kebatilan, teguh, kukuh di atas kebenaran. Jadi, keenam, taat terhadap kandungan kalimah la ilaha illallah, iaitu tuntutan kalimah la ilaha illallah itu. Iaitu apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Artinya seorang hamba harus menyembah Allah Azza wa Jalla saja dan harus mentaati syariat-syariatnya. Akan tetapi, apabila ia mengerjakan yang sebaliknya, bahkan ia bersikap sombong terhadap Allah Ta'ala, maka ia bukanlah seorang Muslim. Dan status dirinya seperti iblis dan sejenisnya. Yang ketujuh, menerima. Apa makna menerima? Accept. Al-qabul. Qabul, terima. Menafikan apa? Ar-raddu, iaitu menolak. Dia jangan jadi seperti iblis. Tak terima, dia tolak. Dengan berani dan bangganya. Dengan full confident. Jangan confident dalam hal kebatilan. Confident itu hendaknya dalam kebenaran. Artinya seorang hamba harus menerima seluruh perkara yang terkandung dalam kalimah ini. Seperti mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala, meninggalkan ibadah-ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, serta komitmen, iltizam dengan keyakinannya dan bersikap redha terhadap Allah Ta'ala.
Terima. Ya, sebab tu Allah perintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'us syaitan, dan seterusnya. Ya. Wahai orang beriman, masuklah kamu ni seluruhnya. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Justru syaitan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Never take them as your leader, as a guide, as a reference, as an example. Never, forever. Dan sekutu-sekutunya. Ikutlah dia. Ikut siapa? Ikutlah Allah. Ikutlah perintah Allah. Ikutlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima semuanya ajaran agama ini yang terkandung daripada kalimah la ilaha illallah. Yang ke-8, yang terakhir, iaitu pengingkaran, mengingkari terhadap apa yang disembah selain daripada Allah Ta'ala. Apa-apa yang disembah selain daripada Allah, maka ingkari, tolak, tak setuju, benci, jauhi. Artinya seorang hamba harus mensucikan dirinya daripada seluruh ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Ia harus meyakini bahawa ibadah-ibadah yang ditujukan pada selain Allah adalah tidak benar. Ia dituju pada para wali, orang mati, orang tertentu, aliran tertentu, kelompok tertentu, bagi walak daripada manusia, pada kelompok. Sehingga kebenaran pun ditolak, sebab bukan daripada aliran dia. Ini termasuk dalam bentuk sesembahan. Ya. Taat betul-tuli. Sebagaimana orang-orang pintar, orang pandai, rahib-rahib Yahudi dan Nasara itu, pendeta dan rabai. Sebagaimana yang Nabi SAW tegur ketika baca ayat kepada Adi bin Hatim itu, radhiyallahu anhu. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya, orang-orang pandai, ahli bijaksana, sekali pandai, dan juga rahib-rahib. Ya. Tu. Mereka menjadikan mereka itu sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain daripada Allah. Sebagai ilah-ilah, angkat tokoh agamawan mereka itu. Lalu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu kata apa ketika tu? Kami tak sembah mereka, kami tak sujud rukuk kepada mereka. Lalu apa kata Nabi SAW? Nak membetulkan persepsi dan definisi pemahaman yang salah. Ya. Bukankah ketika mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya kamu ikut halalkan. Bukankah ketika mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, kamu ikut mengharamkan? Itulah dia makna ibadah. Luas tak skop definisi ruang lingkup ibadah? Luas. Bukan hanya rukuk sujud tak. Kamu taat saja, kamu ikut saja kebatilan mereka, immediately kamu jatuh dalam perangkap, iaitu mengambil sesembahan selain daripada Allah. Jadi pengingkaran. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim." Barang siapa yang ingkar pada taghut dan beriman pada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 296. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala," barang siapa yang berkata, yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yakni tiada sesembahan yang diibadahi dengan benar selain Allah, dan mengingkari, ingkar terhadap segala sesembahan selain daripada Allah, maka terjagalah harta dan darahnya. Adapun hisab, yang diperhitungkan amalnya, diserahkan pada Allah azza wa jal. Selamatlah dia, darah, harta, sebab dia telah mengucapkan kalimah ini. Adapun hakikatnya nanti diserahkan pada Allah. Betul ke ucapan dia tu? Ya, sebab manusia dihukum dengan yang zahir. Adapun yang batin, semuanya akan tersingkap dan terungkap pada hari yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari ketika mana manusia berdiri di hadapan Allah. Ya, disingkap, dibuka. Yaumul jam'u at-taghabun. Hari perhimpunan. Disingkap seluruh kesalahan amalan yang kamu bawa tu, Allah terangkan. Ini amalan yang kamu buat ini adalah amalan yang diterima. Ini amalan yang ditolak. Di mana hadis Bitokoh 99, lembaran amal dibentangkan. Kembali. Dan lain Rasulullah SAW bersabda, "Man wahhadallaha wa kafara bima yu'badu min dunihi,
haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jal. Ini hadis yang senada, yang semakna. Barang siapa yang mengesakan Allah dan mengingkari ilah, yakni sesembahan selainnya, maka terjagalah harta dan darahnya. Adapun hisab, jadi perhitungan amalnya, diserahkanlah kepada Allah. Maka seluruh kaum muslimin wajib untuk merealisasikan, melaksanakan, menerapkan kalimah tauhid, yakni la ilaha illallah ini, berikut dengan 8 syarat tersebut. Wajib mencerna, memahami dan menerapkan, mempraktikkan dalam kepribadian, kehidupan sepanjang usia sampai dia kembali kepada Allah, agar dia selamat. Kalau salah satu syarat itu jatuh semuanya. So we must be extra teliti, must be concerned and particular. Bukan perkara kecil, wajib. Sebab tu dia fardhu ain mempelajari bab ini agar selamat. Ya, apabila seorang muslim telah menemukan makna kalimah ini dalam dirinya dan komitmen dengannya dan beriltizam, kukuh dengannya, berjalan dengannya, maka ia benar-benar menjadi seorang muslim. Dan terjagalah darah dan hartanya meskipun ia belum mengetahui perincian syarat-syarat tersebut. Sebab yang dikehendaki adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Walaupun seorang muslim itu belum mengetahui perincian dari syarat-syarat kalimah tauhid ini yang telah disebutkan. Walaupun by statement, by teori, kalau ditanya apa syarat, dia tak boleh sebut. Tapi dari segi praktikiti semuanya ada pada dia. Boleh faham? Macam contoh kita mengaji Quran, baca Quran. Kita tak tahu hukum hakam tajwid tu. Ya. Ini ikhfa, ini izhar. Tapi kita baca betul. Sebab kita belajar dengan tok guru kita. Tok guru kita tak ajar pun. Ya. Hukum-hukum tajwid ni, tapi dia ajar kaedah. Bila bertemu nun mati, bertemu dengan huruf-huruf seperti ya, maka itu adalah huruf apa? Dia panggil, maka kena masukkan ya dalam nun. Faman yakfur, tak boleh sebut faman, tak boleh izhar. Ya, kalau izhar, faman yakfur, salah bacaannya. Kena masukkan sedikit ya itu ke dalam huruf nun. Faman yakfur. Contoh. Ya. Ini maksri. Panjang berapa harakat? Ya, 2 harakat. Ya. Ini surah Fatihah hujung-hujung dia boleh baca 2, 4, 6. Mat apa dia? Dia tak tahu mat apa tu, tapi dia sebut betul. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh 2, 4, 6. Ya, tapi bila tanya apa hukum tu, tak tahu. Tapi saya tahulah kalau jumpa ada huruf alif ya nun, alif ya waw sebelum huruf terakhir dia dimatikan, kena panjang mat dia 2, 4 atau 6. Semisal dalam surah Fatihah itu. Ya, di hujungnya, kecuali yang akhir tu walau dhalin itu panjang 6 harakat. Ya, contoh. Dia tahu. Ini kena izhar. Ya. Ini kena mati. Ini kena sekian-sekian. Ini kena baca. Ya, baca apa? Al-Imalah dan sebagainya. Tapi tanya hukum apa tak tahu. Tapi baca betul. Macam ni juga ni. Dia tahu. Ya. Kalimah tu bila sebut, dia kena faham. Kena akur apa saja Allah sebut. Kena buat sesuai cara Nabi SAW. Jadi, kalau dia suruh sebut apa syarat dia? Tak tahu lah cik, saya syarat tapi saya tahu. Ya, kalimah ni menuntut saya untuk mentauhidkan Allah. Ya, tak syirik pada Allah. Terima apa saja yang Allah sebut. Allah perintah saya buat tanpa mengingkari. Okey tu. Boleh faham? Tapi yang tadi mengetahui tu, dia berbuat tu, mempraktikkan itu adalah fardhu ain. Adapun fardu kifayah memahami secara terperinci. Walau bagaimanapun disebabkan kita ada kemampuan, maka menjadi tuntutan untuk kita mempelajarinya. Sebab kita ada kemampuan, kita boleh belajar. Macam ni sekarang kita belajar. Buat catatan, tulis ulang-ulang. Ya, sebab tu masyaikh kita sentiasa mengulang-ulang kitab tauhid. Ya, syarat-syarat kalimah la ilaha illallah. Nanti syarat-syarat pada ucapan syahadatan yang kedua, ya, Muhammad Rasulullah, dipelajari dengan terperinci. Supaya apa? Dengan pengulangan akan menancapkan kuat dalam keimanan kita. Maka akan menjadi lebih kukuh, lebih mantap dan akan menjadi perisai apabila kita berhadapan dengan syubhat dan kesamaran yang cuba dibawa oleh individu, kelompok atau orang tertentu. Kerana seruan untuk keluar daripada jalan yang lurus banyak, 72 kelompok kata Nabi SAW. Kulluhum finnar. Ya. Sehingga Nabi SAW buat garisan tu, tunjuk garisan. Fattalana Rasulullah SAW fattal. Nabi SAW buat satu garisan lurus. Kemudian Nabi SAW buat garis kiri kanan. Ya, pada kiri kanan tu ada syaitan menyeru, ya menyeru kepadanya. Pada siapa? Ada syaitan. Jangan ikut jalan lurus.
Jalan-jalan ni semua jalan-jalan yang mutafarriqan, mencerai-beraikan kamu daripada jalan lurus. Jalan lurus apa? Ihdinas siratal mustaqim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguh ni. Jalan lurus ni. Yang berjalan di atas apa? Reference dia apa? Dia only. Iaitu Quran dan Sunnah. Quran dan hadis. Sebab itu, guru-guru kita sentiasa mengingatkan kita, akrabkan diri dengan Al-Quran. Akrabkan diri dengan Sunnah Nabi SAW. Abaikan yang lain itu. Ya, you are on the right track. As-sirat al-mustaqim. Your heading, your end destination are very clear. Your visions are very clear. You always spend your time with the front mirror. Sesekali lihat side mirror and rear mirror. But your end destination, designated destination are very clear. You are heading to mardatillah. Ya, dengan mengikut jalan lurus tu apa? As a reference to guide you safely arrive at your end destination, iaitu Quran dan hadis. Ya, di atas kalimat tu tauhid. Wallahu a'lam. Selesai bab yang ketujuh. Alhamdulillah. Itu prinsip-prinsip penting, asas-asas penting yang terkait tentang kewajipan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yang disimpulkan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah secara ringkas. Adapun perincian, ya, maka dipelajari dalam kitab-kitab yang menjelaskannya, seperti kitab Tauhid oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, panjang umur, bolehlah kita pelajari kitab itu, atau bolehlah ya mempelajari dengan syekh-syekh, ustaz-ustaz kita yang mahir yang telah mensyarahkannya. Boleh rujuk pada YouTube dan Facebook dan berbagai. Panjang umur, kita akan masuk bab baru, bab yang ke-8 pada muka surat 179, iaitu bab yang terdatang pada menyatakan tentang membersihkan ibadah setiap hamba dari noda-noda syirik. Sebab apa? Wajib belajar. Belajar tauhid takkan lengkap, takkan sempurna, takkan selamat lagi kalau tak belajar tentang pembatalnya. Apa pembatalnya? Iaitu syirik. Barang siapa yang tidak mengetahui araftu syarr la li syarr lakin li tawaqqi. Ya, kalau kamu tak tahu keburukan. Ya, aku mempelajari keburukan bukan nak buat keburukan. Aku belajar syirik ni bukan nak jadi syirik, tak, agar aku jangan terjatuh ke dalamnya. Sebab barang siapa yang tidak mengetahui tentang keburukan, yakni kesyirikan ini, maka chances, probability dia akan jatuh ke dalamnya sangat besar. Kalau tak ada ilmu tu, penyeru-penyeru kesyirikan datang, jom pergi kubur, jom minta pada rijalul ghaib, jom minta pada syekh-syekh yang telah mati tu. Ikut tak? Ikut. Dia anggap itu tauhid, padahal dia syirik. Ya, yang membatalkan keislamannya, syirkun akbar. Semoga Allah menyelamatkan kita dengan Allah memberikan kita kesedaran, kefahaman dan kefakihan di atas agama yang benar, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, iaitu ikutlah jalan Nabi SAW. Kamu pasti akan terpelihara, akan selamat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.